أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إلى الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله توكل على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين Alhamdulillah segala penuntung pengikuti di dalam Baba Channel, maka dengan malam ini malam 1 InsyaAllah seperti biasa, maka dengan malam ini saya ada sedikit kerana permintaan di antaranya kaum keluarga kita bahasa suruh sayanya huraian sikit di antara mereka yang ada hasad ataupun sifat saudara kita yang ada sifat ataupun perangai yang tak elok, perangai yang dicela oleh syarab. Fitnah sekali-kali ibu-ibu dan bapa dengan permintaan saudara kita bahawasanya suruh saya beri di antara sedikit satu sifat hasad mereka yang terjemung di dalam hati, iaitu sifat hasad dengki dan umpak dikatakan dia di dalam sifat kemerdekaan oleh Allah Ta'ala, sifat yang paling cemah, sifat yang mazmumah, sifat yang nak buat hati kita tu terlindung daripada perkara sebenar. Di asal tak kalau mula kerana hasad ni adalah daripada anak Adam, nenek kita sendiri. Awal tak kala di berlaku di atas anak Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam, iaitu Qabil dan Habil. Kerana Adam alaihissalatu wassalam, ibu bapa, anak cucu dia ramai. Anak cucu dia ramai. Dan setengah riwayat katanya dia boleh tengok dia kelih anak cucu dia 30,000. Kerana umur dia tu 900 lebih. Tapi awal mula kali orang
tak memuas hati, sifat hasad deki ni di antara Qabil dengan Habil. Ni anak tertua bagi nenek kita Adam alaihi wassalatu wassalam. Akhirnya terjemuh. Nah, contoh tauladan bahwasanya perkara jahat tu mari di awal daripadanya sejarah nenek kita Adam alaihi wassalatu wassalam. Nasabah kepada sifat yang kemerkaan oleh Allah Ta'ala dan sifat kebaikinya di dalam agama, di dalam syarak, itu pun awal lagi dah. Lebih-lebih lagi bahawasanya maknanya tak mati benih. Siapa nabi ke nabi mari jatuh kepada nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun banyak bahasa penyakit dia panggil. Penyakit ni dia tak nampak tengok. Bukan kata luka di tahap belakang duk tengangu, luka di labu betih. Lalak dah hurung gitu dah. Tapi walaupun tak nampak lubang, tak nampak buruk, tidak nampak detik, akhir dia nampak terbit cahaya. Gelak-gelak dia boleh tengok di badan. Kerana dia setiap-tiap perkara hak kita selaku sifat yang dijadikan oleh Allah Ta'ala di atas hamba-hamba Allah lah. Anak cucu Adam ni mana bersifat dengan manusia, kalau baik dia nampak terbaik baik di hati. Dia nampak selalu dah kalau kita berkawan bersaudara. Kalau jahat dia nampak jahat. Tapi sifat bahasa hasad ni dia di antara makhluk Allah Ta'ala, sesama manusia ni kemenaka hingga sampanya Tuhan tak terima ibadat. Tak terima di dalam fala-fala. Kalau boleh fala pun akalinya. Selama mana hati kita tak memuas hati dengan saudara kita, dia hasad deki ni, kita tak pergi hasad deki kepada menatang. Kepada lembu orang lepas ke lembu kita fera dia tak boleh jadi. Jadi dia hasad deki ni sesama jiran kita, tetangga kita lah. Kalau orang duduk siapa 10, 7, 8 kilo tu jari dah lah ada dalam hati. Dia hasad deki ni asal pucuk timur, dia tak memuas hati dengan nikmat Allah Ta'ala. Ni kita mihak asal mereka di antara hamba Allah Ta'ala ada penyakit deki ni, ada buruk hati, cemah hati, selindung daripada perkara hak sebenar. Dia apabila hasad deki ni, dia perkara hak sebenar dia nampak tak ada lah mana, selindung perkara hak sebenar. Lepas tu orang hasad deki ni memang dah orang lawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana nak boleh hasad deki satu orang ni, dia tak memuas hati yang nikmat Allah Ta'ala bui di atas saudara kita. Buat masalah seperti kalam pertama, kalau sama-sama duk menega, dia tak puas hati dengan sama duk menega tu hak asal kita ambil dulu humi. Kalau sama hak duk bahasa kelau dia tak puas hati. Dia mau ni boleh ikan banyak, dia boleh ikan sikit. Maknanya orang panggil dia tak reda, tak beriman lah mudah-mudah dengan qada dan qada Allah. Tu kita ambil humi. Dia kerana makhluk Allah Ta'ala bersifat dengan manusia ni, dia masa 40 hari kita dalam kandungan ibu tu, memang dia tetap dah rezeki kita, kelebihan setiap-tiap orang dia tak sama. Sebagaimana Allah Ta'ala dah cerita di dalam ayat suci Al-Quran. Maknanya Allah Ta'ala yang bermaksudnya Allah Ta'ala bui tiap-tiap orang tu setengah akan setengah tak sama kenikmatan Allah. Pemberian Allah Ta'ala ia tidak sama, tidak sebelah. Ia tak sama tinggi, tak sama besar. Dia ada lebih kurang. Hani hak tepatnya. Seperti mana Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya demi Allah Ta'ala
sangat mulia kepada anak cucu Adam alaihissalatu wassalam. Iaitu di antaranya hamba-hambanya. Ambil daripada awal anak cucu Adam terus sampai kepada kita tak tahu berapa ribu lapis di sampai kiamat. Sangat kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu adalah perbuatan dia. Allah Taala menciptai wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kami ditanggungkan kata Allah di daratan dan di lautan. Di lautan, di daratan ditanggungkan semata-mata oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba-hamba dia. Walau di bucur darat, walau di tengah laut, sebelah patah, sebelah bukit. Tuhan menanggungkan wa razaqnahum minat thayyibat, daripada rezeki keelokan, rezeki sedap-sedap. Rezeki yang mulai-mulai. Semua hak Tuhan beri rezeki ibu-ibu dan bapa mulai belaka. Tak ada hak tak mulai. Sabit tu setengah fak muqarrabin. Setengah muqarrabun arifun fak mutawakkilun. Satu nikmat Allah Ta'ala dia nilai besar benar. Besar dia nilai. Dia tak nilai kecil. Walaupun satu ekor ikan, walaupun bersikap buruk, mutu buruk, dia boleh dapat nikmat tu. Dia banyak syukur. Dia di sisi berasa yang besar. Dia tak berasa kecil. Dia kita orang bawah ni lah, ibu-ibu dan bapa. Dia berasa low. Seperti sekarang, tak boleh harga 1 juta penaikan tu baru berasa besar. Rumah 3 lapis tu baru berasa besar. Sampai itulah kesyukuran kita jadi kurang. Dia kerana kita nilai nikmat Allah Ta'ala tu berasa kecil. Dia berasa halu. Sampai itu fak-fak segala fak-fak yang amal ibadat, fak solihat. Di antara fak-fak mutawakkilun, orang yang banyak berserah diri dengan Allah. Fak siapa tangguhlah. Di antara wali-waliullah. Fak-fak muqarrabah untuk memikirkan tentang jadi Allah Ta'ala ni, dia kiranya sikit daripada pemberian Allah Ta'ala, dia kira tu kabir. Besar benda lagu ni. Sampai itulah orang hasad ni, apabila ada penyakit hasad, memang sekali-kali dia berasanya dengan nikmat Tuhan tu, dia boleh buat, dia boleh bina sendiri. Sampai tu tahu ulama yang ambil takrir katanya, hasad deki satu ni yang membawa kepala bagi kesalahan juga. Ibu kesalahan. Sampai dia ada kisah dia mari sifat tak memuas hati dengan saudara. Upama jiran-jiran kampung kita. Lebih laginya jiran-jiran rumah duduk keliling 4 belah. Kanan kiri belakang dapat. Atas tak ada, bawah tak ada rumah duduk gantung gitu. Gak 4 belah ni. 4 jihad ni lah. Ia dah jadi sangat jiran keliling kelala kita. Patu hunda sikit, hak jauh, jiran jauh. Patu tapak yang ketiga, sehali kampung. Dia bolehnya, kalau menega, sama menega. Perjualan, sama perjualan. Hani humi sikit ni ayat katanya. Kalau bahasa ada perekat, sama perekat. Mung jadi diwisu, mung jadi apa ni, kru, aku jadi mananya kerja tesban. Jadi nak ayat tu hak kerja adalah sama kerja, kita jadi hasad leki ni. Saudara mana kesalahan? Kerana pucuk ibu. Ibu kesalahan, dia kata apa ni? Imam Razali rahimahullah termasuknya satu di antara hasad leki. Sebab itulah hasad leki satu ketika Nabi kata gana, Bismillahirrahmanirrahim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu ya'kulul amala kama ta'kulunna al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatabah. Tanah ayat katanya besar. Iaitu deki itu katanya Rasulullah memakai ia akan segala kebajikan seperti makan oleh api. Akan kayu api upamanya
Nah, habuk-habuk. Makan kayu api upamonyo makan seke. Mudah. Mudah utuh, mudah habis. Api makan seke lagu mana? Nah, api makan kayu hok kering lagu mana? Lagu tu. Nah, semayalah kita. Sunat lagi. Semaya tahajud lagi tak bergaduh. Baca Quran. Tak gaduh-gaduh. Hari-hari boleh beratus. Nah, beratus ayat. Nah, satu surah yang paling panjang. Nah, suratul Kahfi, suratul Waqi'ah. Istiqamah lah kita dah. Napa dak? Sedekah. Berjariah. Berkhidmah. Tabarruk. Cakap baik dengan orang. Hak kita tak ada hasad lah. Tapi apabila satu, kita pergi hasad hati satu orang. Bukan hati sampai 10 orang. Seorang dengan jiran kita berdeki tak memuah hati. Nah, kita lah dengan seorang ni tak leh. Dia beli lembu seko apa kita rasa tak puas hati. Tu sabitnya dengan nikmat tu. Walahal lembu seko. Kahwin ni tak boleh. Beli kereta baru pun kita tak boleh duduk dah kita. Hati kita tu duduk ketah dah. Ketah lagu mana tak puas hati. Tak boleh tengok dia senang. Tak boleh tengok dia ada getah. Tak boleh tengok saudara kita menego sama menego kedai dia laku. Hak kita tak laku kurang. Sabit tu pucuk dia nak kepada ilmu. Kita kembali kepada Umi. Dia kerana kita ni umur kita semasa kelahiran kita ada ayat cerita katanya 40 hari 40 malam jadi bercampur jadi stokor maning detik 40 hari 40 malam jadikan stokor darah akan 40 hari 40 malam jadikan stokor daging. Cukup 4 bulan dia mengandung. Dia bersifat 120 hari. Di situ Allah Taala gatah kepadanya yang bermaksud sebagai asbab bubuh masuk ruh. Makanya Allah Ta'ala suruh satu malaikat gitu tulis di Lauh Mahfuz akan 4 perkara. Dah, li arba' di Lauh Mahfuz. 4 perkara ni nyatanya rezeki. Hak ni timah saya nak kita pakat perhati ibu-ibu dan bapa. Rezeki kita dengan umur tu dia pergi selari dah. Rezeki kita dalam hari-hari ya semenjak daripada kelahiran. Walaupun kita tak ada cari tapi boleh makan susu ibu kita. Tu rezeki Allah Ta'ala cendek kita. Boleh makan susu hak ibu kita pergi beli. Cak tapuk ke, cak domek ke. Mana nak ayat lagu tu. Boleh makan, boleh minum. Sikit demi sikit tu rezeki ya tu hewan berada. Mari sampai ke umur 10 tahun, 20 tahun. Kita pandai kerja sendiri. Dia Tuhan catat di Lauh Mahfuz pun kau banyak. Kerana kita hidup hari-hari mengikut daripada rezeki Allah Ta'ala tercatat pada Lauh Mahfuz. Sampai ke umur 60, 70 katakanlah. Selari dengan umur kita hari mati kita. Selari. Kadang-kadang rezeki kita tu habis dah umur tak sampai lagi. Nah, nyeduk sampai 15 hari. Tak makan, tak minum, makan pun mutah. Minum setengah pun jerak sikit-sikit, mutah tu baik. Walau umur tak sampai lagi kerana rezeki habis dah. Nah, hatu tu hai katanya hak saya baca ayat dulunya. Nah. Apa ni? Wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Tuhan beri rezeki di atas tiap-tiap orang tu ialah tak sama. Setengah pada setengah. Tuhan beri orang di darat, di laut, di tengah. Ada ribu, ada ratus, ada juta orang. Tuhan beri tak sama. Dua beradik tu baik dalam perut sekali, rezeki tak sama. Kahwin ni Allahnya kaya lah. Sikit-sikit kerja. Belana rumah 2-3 lapis kereta tak habis bila tanah itu nyebuat lakuk bandar-bandar dah iaitu berpuluh-puluh hutan itu siapa beratus ribu sebulan boleh penyewa taklah mana kerja bagi adik ni lah tak agaknya susahnya nak ayat katanya walah anak tak ada sekali anak belana tapi kaya dia tapi dah begini dah lah ni nak ayat tak dua beradik dia jadi tapi dengan hasad de kisah bucur mula-mula. Tak ada kira dengan jiran, dengan samuk ahli kampung, upama orang luar, kalau 2-3 kilo jaga. Tapi ada juga sama-sama kontrak, dia berdeki sama kontrak, sama penegak besar, radak big, dia berdeki sama radak big. Nah, pas tahu mana ibu bapa deki. Ya saya baca hadis ni ayat katanya, dikemerdekaan oleh Allah Ta'ala hingga sapanya dah. Kebajikan hak dia buat dok tambung selama-lama dah
Ibarat dok buh padi dak, jami enjing padi bahasa lo ni kita makan banyak beras beli. Kalau padi pun ada tempat-tempat kampung terbawa padi dak. Dok mau tambung seken nak, tambung dedok hingga sapanya berkunjung-kunjung. Dah berkereta puan. Tapi nyemarilah dikisahnya ibarat kata habis. Ibadat kita lek belakang, atas bawah dihapuskan oleh Allah Taala. Ning sifat ki mazmumah kepala yang punah pak bedahak ibadat kita tak naik ke langit, dihapuskan. Janganlah honing mintalah kita sama-sama satu orang yang mengaji agama dah kita duduk dengar dah tiap-tiap minggu kok mendarasah ke masjid, kita duduk mengaji dah. Di antaranya sifat-sifat mazmumah seperti deki hasad. Dia apabila ada deki dia mari dah, dia mari dengan mari dengan mengupak. Ni itu belakang ni. Mula kita giduk cucur, giduk sama kita 2, 3, 4 orang kok grab pun, duk tutup sore 2 orang kita tak puas hati tu. Motor beli kereta. Tak lama mana. Kena tarik leh berisaknya. Tak apa bocor tu. Apa tu? Ya sepatut kita berdoa. Dia beli tu kita boleh tupai katik. Dah dia nak pergi makan bewah ajak kita. Kita ada sutut suka sakit tengah malam ajak dia. Dengan kereta sebutir tu buat dah hati kita. Cuma dah hati kita. Hati jadi mengupak dah lihat belakang. Dan dengan deki satu ni yang bawa pada nak sihir dah. Lama-lama tak puas hati kita. Kita akan nak sihir dia. Wajahnya jadi sakit. Nanti perhati duk dengar. Kalau salah dia kereta bocor kok jalan pun kita jadi senyum suka. Lebih lagi kereta dia punah, belaga dengan tu, tepuh ni. Kita ramah, hati kita suka. Orang panggil kita tak reda daripada hak takdir Allah Ta'ala di atas sesianum saudara kita. Hak Tuhan takdir. Qada dan qada. Jadi sebalik terhadap lagi qada di atas saudara kita, hak kita hasad deki itu, kita tak reda. Ni hak tepat besar. Matlamak di situ. Sabit padalah dengan kita ada satu hasad dengan saudara kita, dengan kaum keluarga kita, wa'emu satu beradik. Wa'emu dengan sepupu. Wa'emu dengan kaum keluarga dengan asak kita, ya kita ada sifat ni yang membawa kepada kita tu cemah hati. Cemah hati punah. Hidup kita Tuhan uji dengan masa 50 tahun, 60 tahun, akan mati kita kosong. Antilatun. Kosonglah kita dalam amal ibadat. Nyanyo kita duk baca Quran. Nyanyo kita duk semaya Isa Isa subuh, zuhur, asar, maghrib. Nyanyo kita. Sekalian amal ibadat nyata Nabi kata dimakankan, dipunahkan seperti mana di sini dia katanya kama takulun nar kama kah misli, seperti seufamu serupa api makan kayu kering, serupa api makan sekeh. Ibadat kita duk kerja 30 tahun duk bersedekah, 30-40 tahun duk baca ayat suci Al-Quran, 30 tahun duk semaya tahajud, 40 tahun duk semaya fardu, akan habis. Hak ni hak takut. Sampai itulah ulama nasbah sufi, ulama tasawuf jaga. Sampai kita hari ni dah kita mengaji akidah, penyipu hati kita. Akidah penyipu tamat kata Tuhan ada. Tak ada Allah Ta'ala tak sama sekali. Allah Ta'ala sedia. Allah Ta'ala kekal. Itu sebagai nak hidupkan amal ibadat kita. Ni sebagai lunah tapak. Humi untuk nak menghidupkan dah daun-daun. Nak hidup semaya puasa, nak Allah Ta'ala terima sebagai kita akidah. Sebagai kita kan satu orang yang beriman betul-betul dengan Allah. Keyakinan dengan perkara gaib, hari bakit, keyakinan kitanya hari mahsyar, satu puak masuk syurga, satu puak masuk neraka, orang hok salah dengan Allah Ta'ala, orang hok eka ayat suci Al-Quran. Betul-betul mereka yang Islam sekitar beriman, anukan daripada sunnah Nabi, yakin dengan akidah tetap ahli sunnah wal jamaah, tentu terimakan amal ibadat kita. Setelah terima dah semaya puasa, cukup dah kita dalam amal ibadat. Satu lagi tepat hak besar, ia pergi dengan nafsu, iaitu sifat-sifat yang nak membawa kepadanya runtuh rata
pahala amal ibadat kita. Ia membawa Allah Ta'ala tak terima semaya. Dah terima dah pun pahala tak ada. Dek caralah pokok gemuk semaya. Gemuklah sedekah dia. Tapi tak jadi pahala. Jadi sia-siakan saja. Kerana satu, bapa, ibu ada hasad. Apabila ada hasad deki, tarik gi cabai nak jadi kemupak. Ini besar belakang dah lah. Nah. Wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumuh wattaqullah. Nah, jangan kamu sekali seko jahat. Janganlah kamu sekali membunuh dengan saudara kamu. Caci menyaci, kata huduh. Kejahatan saudara kita sebelah belakang mata. Nampak tak? Walau dia kerja sungguh, dia kedekut sungguh. Dia kupik sungguh. Dia mula huduh sungguh. Tapi kita tak cakap kalau hak dia tak setuju. Hak dia marah di belakang mata. La ilaha illallah, la hawla wala. Ni masuk ngupat. Humi deki saat ni. Patut membawa kita tak puas hati, kita tak heran dah. Kita lawan dengan hukum agama. Lawankan dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Lawan dengan Nabi SAW. Sepatutnya kita kena jaga, kita lawan bidah. Lawan kita dengan Allah. Tu pada hakikat. Apabila kita gedeki satu orang, tak puas hati dengan nikmat. Nampak tak? Kita dah kerja tak adalah mana. Dia sikit-sikit kerjanya kaya. Boleh beli tanah pitu, boleh beli kereta barunya, boleh buat rumah. Kita tak puas hati lah kita. Upama sama menega. Dia mau menega ikan, kita menega ikan. Allah dia lah beribu-ribu sehari kutungnya. Kita nak boleh 500 lah pedih kepala. Tapi kita tak kira katanya, Allah Ta'ala takdir di asal dah bagi dia. Sebab tu kita sama-sama berdoa. Berdoalah kita jadi seperti dia kata. Moga-moga kemurahan rezeki. Maka dengan hasad kisah ni, celapak dah tubuh kita, ia membawa kita tak puas hati sampai mati. Tak reda qada Tuhan atas saudara kita sampai mati. Ni sabit pada dengan Nabi katanya, cema hasad deki hingga siapa? Habis dalam pahala kita. Dalam bajikan kita hari-hari, yang membawa kepada kita duduk dalam satu keluarga kita, akan tak jadi selamat. Ya deki kau jadi selamat ke tak duduk? Tak selamat. Duduk dia tak puas hati semua. Lepas deki orang tu hingga dah hamai deki dak ni pula. Dia apa ni? Tabiat semula jadi asal lagi dah. Kerana tuai sendiri dia dok gigit tu. Dok nak mana lagu tu. Allahu Akbar. Sabit itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu satu hadis. Riwayat daripada Imam Bukhari Muslim. Anas radhiyallahu anhu, daripada Anas bin Malik. Mana? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wala taqatu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan. Arti yang bermaksud, jangan akan kamu deki setengah, kamu akan setengah. Ni hak Nabi lagi. Wahai sekalian umatku, jangan sama sekali mu tak puas hati sesama saudara kamu. Setengah akan setengah. Dan jangan pula wala taqatu, jangan memutuskan rahim. Ya kalau orang berdeki, dia bertemu, dia paling belakang dah. Dia selesai mutu piah paling. Walau tak ada satu apa dah. Dia kahwin ni kata kok mana? Tak suka-suka dia tu perang sangat aja. Data-data dia boleh buat rumah besar, boleh beli kereta baru, boleh beli tanah-tanah pitu, kok bandar-bandar, kok siling. Kita dah bergaduh lah, kita bekerja seperti dia juga. Dia dah jadi sama waris. Sama adik-beradik. Bok saudara dengan anak saudara, ya jadi. Dengan orang asing tu benar dah. Jirai-jirai rumah. Sama sehali kapung. Sama dalam bentuk kebentukan sama pernego kalau ke laut sama ke laut, wak kebun sama wak kebun. Dia mula akidah 30 rai, kawai Allah mampu habis tanya 20 rai. Tak puas hatilah, dia boleh banyak kita sikit. Jadi nikmat hak boleh ke saudara kita, ke kita tu tak dapat banyak. Upama tak boleh langsung. Upama kita tak puas hati dengan boleh ke dia. Tak sedap tengok di mata. Habis kelamin kita hasad lagi. Nak lagu mana nak dia tu jadi ceroboh.
nu jadi punah. Wa emonya nikmat nu belah ke dia ataupun hasad nu makan oleh api agama. Baru dia suka hati dia. Baru dia memuah hati. Saudara kita pergi belaga kereta kau kita dah hasad ki. Baru dia tu suka hati dia. Walaupun tuan tak nampak lah mana hati dia ramah. Hati ni tempat ni. Syabik orang boleh masuk syurga orang cuci hati. Orang bersih hati. Waman atallaha biqalbin salim. Cukup kita pergi berjumpa dengan Allah Ta'ala kebersih hati. Hati ni tempat sudah. Kerana di situ raja. Ia dak membentukkan kita. Dak membentukkan dua tangan kita. Dak membentukkan dua mata, satu mulut, dua telinga, satu kepala otak, dua kaki sepasang. Dia dah. Dia suruh kaki kena pergi, tangan kena berjakah dah. Apa tangan kena menerima dah, mata kena tengok. Nampak? Tengok kena dengar. Ni hati-hati kita hati. Hati ni kena jaga. Hati raja. Hatilah membolehkan membuat saksi kita. Adakah dalam amal ibadat kita Tuhan terima tak terima? Dengan hati. Sampai hati ni sekali-kali kita dalam amal ibadat kita dah dengar ria nak mengendai. Ni sampai hasad deki ni. Nak tunjuk kata kita lebih dalam amal ibadat. Lebih nak sebuah keilmu. Lebih nak sebuah harta benda. Lebih nak sebuah perekat. Allah Akbar. Dia tu takabur sangat dia nak. Hawa boleh jadi fo'ah, boleh jadi kru, hawa boleh jadi belak. Katakanlah, kita hasad deki. Dia nak sombong sangat dengan kawan. Dia sombong tak bersakut dengan kita. Dia harta benda dia takabur, tak bersakut dengan kita. Dia dengan Allah. Apa kita gidak karam situ tu kalau kita kira mari. Dia dulu dia orang garai. Tak kita ke? Data learning dia 4-5 tahun ni Allah anak dia makan gaji belaka. Kita tak ledok lah. Allah taknya mati tu sore belaga kereta habis sebuah rumah air mari lagu tu. Dak padalah buruk hati ni buruk habis segala badai. Kaedah. Apabila satu orang buruk hati itu satu orang panggilnya apa ni? Satu dalam kisah. Mereka yang buruk hati buruk segala badai. Buruk di sini, buruk di sisi Allah Ta'ala. Ia membawa asal ni dah Tuhan tak terima amal ibadat. Kerana dalam ibadat dia tu tak cuci. Kerana Allah Ta'ala nak terima ibadat satu-satu orang lepas daripada ria. Lepas dari khianat-mengkhianati. Lepas daripada hasad deki. Lepas dari upak mengupak. Lepas dari cerca memaki. Lepas dari pelaga mempelagai. Ni baru subuh ibadat. Ni baru Tuhan terima penuh dalam ibadat kita. Sampai itu dengan kita semaya puasa selagi dia ada hasad deki. Buat dulu. Buat jadi punah habis, patah getah habis. Jak bergetah tu baik tak comel. Ibarat kayu masuk dalam mesin enggak tu baik hancur dia panggil. Tak tu baik kayu masuk dalam mesin hancur tu baik. Tak jadi pahala. Inilah nak ayat tanya hasad deki ni nauzubillahi min zalika. Dan janganlah kamu membelakai di antara sama kamu. Wala tadabaru. Dan kunu ibadallahi ikhwana. Hendak jadilah kamu di antaranya satu persaudaraan. Satu adik-beradik. Kerana Islam itu tidak ada sifat lagu ni. Minta-minta ujah memang dia mari lumrah kita sifat manusia ni memang. Kita minta-minta ujah. Hasad deki ni banyak dunia sekarang. Tak lain tak bukan dia hasad deki satu dengan kelebihan mereka itu anak-anak mereka. Dia boleh jadi tu, boleh jadi nindak tu, kau jadi bohmo. Boleh jadi po'o, boleh jadi kru, boleh jadi apa, dia kita tak puas hati. Anak kita 2-3 orang dia jadi pening kepala belaka. Kalau hak tina pun dia jadi cancala. Dia betul-betul dia orang, kita tak puas hati lah. Kerana kesenangan mereka itu. Ni orang panggil kena kita redha qada Allah Ta'ala. Qada sebagai takluk iradat kerana atas mereka itu. Nampak nak? Ning lah orang panggil nak ayat katanya. Kita apabila kita mengaji sikit, serta ilham daripada Allah dan banyak kita berdoa dengan Allah Ta'ala, insya-Allah benda lagu ni akan jauh. Ya kerana dia ada deki, dia marilah sifat nak pelaga dia ada. Dia turut mari ni wajib memang ni. Kerana kita iman dhaif. Kalau iman kuat dia tak mari dulu dah kakah ni. Kakah ni walaupun takdir Allah Ta'ala, kalau kita keyakin ni dengan hari mati, keyakinan kita nya bagi kubur sebenar, betul-betul kita nya allazina yu'minuna bil ghaib. Kita nya beriman dengan perkara gaib.
Ni paling nombor satu, beriman dengan mati. Kita beriman dengan bangkit kubur. Dalam kubur nyata, walaupun seorang sendiri kita hidup semula. Tanah hidup seketemuta. Kerana kita tak mati, kita tinggal dunia. Dia di sana hidup nyata dengan roh. Dan Tuhan bangkit badai semula. Dan kita yakin kata mahsyar. Dia tidak apa kita. Akan kita bangkit semula, bertupu rumuh, berkupu. Sebuah makhluk. Anak cucu Bani Adam. Terus sampai kiamat, dek situ belaka. Dek situ. Bukan sebentar, beribu-ribu, berpuluh ribu tahun. Tapi kita nak lepas daripada sifat ni, nak hati kita bersih. Hari ni dah kita tutup ti. Untuk nak membuahkan pokok-pokok kayu kita menjadi pahala semaya wisubu, pahala puasa kita, pahala haji, bersedekah kita zakat, sedekah sunat tatawwu, nafilah. Katakanlah apa saja nak sebuah wajib petah kita, fardu cukup dah kita kerja, dan sunat pun cukup dah kita buat lebih kurang dengannya orang panggilnya ikhtiar usaha dibasuh kepada kita dengan ilham diberikan oleh Allah Taala. Laksana Tuhan tunjuk pada sebenar. Selapis lagi kita jaga pahala kita. Pahala nombor satu, tempat utuh. Berpuluh-puluh tahun kita buat semaya. Berpuluh-puluh tahun kita kerja amalan sunat fardu. Kita berzakat haji. Lepas umrah sekali umrah, lepas haji sekali haji. InsyaAllah kita banyak bersedekah. Satu orang yang bodoh, kita jaga. Satu daripadanya, jangan sifat ria. Jaga jangan ria. Ni hati Rasulullah takut. Tak dapat tahu siapa pun. Kita dengan Allah tahu. Tapi dalam hati detik-detik dia nampak terbaik. Orang berdeki dengan orang memang dia risau dah. Gi kapuh guru 2-3 guru tagai dia kecek terbaik dah. Supaya saning dah. Dia tu pun beli tanah tak lama. Beli tengah ada duit, lepas tu tak apa hari jual pula. Tak nampak apa sekarang habuk, nampak je kereta baru. Beli sebulan 2 bulan, katalah setahun 2 tahun, tarik lebih berisak ya tengok. Ya sepatutnya kita pakat sokong, pakat berdoa, wika berjaya. Doa kita berjaya, doa dia berjaya. Ni dia panggil silaturahim. Pak kita dia ada hasad deki memang jadi satu balah dah. Apabila kita ada satu balah sama saudara kita, ia membawa kepada qat'ur rahim, memutuhkan saudara. Orang memutuhkan saudara, Allah Taala memutuhkan sikap kita dengan Allah. Ni yang membawa pada kita ni satu orang betul-betul yang deraka dengan Allah. Tuan nampak comel. Sebab itulah satu kali Nabi katanya, sahibul bain adra ma fihi. Tuan rumah lah berdapatkan. Dia tahu di dalam hati, dalam rumah dia sendiri. Sebab itu kita nak halah penyakit ni ke mana? Di sini saya katanya kita mari di asal qada Tuhan tak sama. Qada Tuhan dan qadar Allah Taala. Kehendak Allah Taala, irada Allah terhadap tiap-tiap makhluk hak dia mencipta. Hak dia jadi, dia tak sama. Dua beradik, satu punggung daripada ibu kita keluar, tak sama. Terbaik. Tengok mati, terbaik hanya dulu kakak. Tapi mati jangan kata kakak dulu, adik belana, kakak dah cokah. Kaya lah kakak sulung. Adik tengah sesak. Hak bosu kaya pula. Padahalnya ibu tulur, bapa tulur, air mani tulur. Ni ayat katanya takdir Allah Ta'ala. Ni laksananya kita beriman dengan rukun yang 6, qada dan qada sebagai takluk ilmu Allah Ta'ala pada azal lagi dah. Yang tercatat di Lauh Mahfuz. Dan kita tahu ni, tak ada apa. Masya Allah. Insya Allah kita akan dapat berjaya turut dia kata. Dia mudah, kita turut mudah kata. Jiran kita nyo hebat benar, kita turut hebat benar kata. Dia seni, kita turut seni, boleh makan minum, tupai makan minum. Kalau dia borah, dia kedekut, dia kupik, dia dengan Allah. Kita tak bergaduh, dia tak keluar zakat, dia dengan Allah. Seolahnya begitu. Kita tak ada kena susah pun. Allah Akbar. Tapi nak rakyat kata, sifat bahasa cemar ni dia hebat sangat dengan tubuh kita. Hebat dengan tubuh, hebat dengan tubuh, duduk keliling tak apa lagi. Masuk di hati, cuk. Bayah nak buat terbaik, bayah nak buat terbaik. Banyak amal ibadat, pergi tengok hari mati, masuk di alam berzah, tak ada segutung habuk bunga. Habis, pahala semaya tak ada. Pahala puasa tak ada. Pahala umrah haji raih. Zikir, baca Quran, doa baik, habis semua. Kerana seperti api makan sekali, makan kayu kering, orang ada sifat mazmumah, sifat bapak, sifat ibu, segala ibu buruk.
Yang membawa kepada orang ni nak mengupak, nak cerita-menyerca sama saudara, nak ke pelaga sama saudara kita dah. Sama jiran, sama waris, sama adik-beradik, ia jadi lebih dah. Kerana ada sifat kisah. Sabit mereka yang cuci daripada hasad, maka mereka itu cucilah tubuh badan. Lebih lagi, bersih hati dia. Dia ninglah, ia dijaminkan termasuk syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum terlambat kita hari ni, jagalah sekali-kali. Kita kena takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai hamba yang dhaif, kita kembali kepada asal. Jadi 2 titik mani aja. Dah kita kuasa hari ni, bahasa gagah dah, mata cerah, mulut pun hebat. Ayat tu kuat di antara kaki tangan. Lebih lagi kita lah ni kelebihan dengan gedebeh kitanya, dengan masing takabur kitanya, hebat teh kitanya dah, dengan harta benda. Itu dia dah. Sampai kita kena jaga. Dalam harta benda diujikan oleh Allah Ta'ala. Dengan anak diujikan. Sekali-sekali harta benda, dalam harta benda kelebat mulai. Dia ada satu racun yang paling besar. Dalam anak cucu pun dia ada satu racun yang paling besar. Kerana anak cucu zinatul hayatid dunia. Harta zinatul hayatid dunia. Itu membawa kepada kita tu menghancurkan. Semua tumbuh tu daripada sifat-sifat hak tu hendak jaga di dalam ayat suci Al-Quran. Hak Nabi duk cita-cita, duk jaga di antara daripada awal sampai ke hari mati. Nabi takut sekali-kali. Sebab itulah benda-benda yang kecemaran ni kita jaga. Dia cemar ni mari daripada hati kita. Dah paling banyak perkara tu tak banyak. Satu dia sifat takabur. Yang keduanya sifat mengupak. Yang ketiganya pelaga-mempelagai. Yang keempat memfitnah-memfitnahi. Ni kakak ni cica-mencica, maki-memaki, cela-mencela. Janganlah. Kita kena jaga sekali-kali. Sifat keburukan ni banyak sekali-kali duk keliling kita. Cuma masuk tak masuk dalam hati. Apa kita duk bergaduh hari ni? Upak mengupak, tuduh menuduh, memujikan diri sendiri, gitu tuduh saudara. Tak boleh. Ni Nabi marah sekali-kali. La haula wala subhanallah walhamdulillah. Sebenar-benar kita kena jaga. Jadi tubuh orang semua tak mulai. Jiran-jiran kita, ahli kampung kita. Ni yang pucuk membawa badannya, ni hak lepas hati dah ni. Semua orang tak mulai. Semua orang hudah. Semua orang tak jadi. Aku jadi. Keluarga aku jadi. Anak aku jadi. Isteri aku mulai. Akulah orang comel. Sepatut orang boleh turut ni aku. Tak boleh lagu tu. Orang kalau dia agung-agung, duk bangga diri, situlah dalil kata diri dia cemar. Diri dia masuk sifat pelik dah. Satu orang panggil ada hasad lagi. Yang kedua dia takabur. Yang ketiga ni dia tak heran kat orang dah. Dia lawan belaka. Semua dia lawan dah. Dengan Allah pun dia tak ada heran dah dengan hukum-hukum agama. Dengan ayat suci Al-Quran. Dia tak tilik dah kepada mati. Dia berasa mudah dah dengan mati bagi dia. Dia berasa lawan dah. Ni takut. Ni ayat kata ni satu sifat yang Rasulullah sekali-kali dia jaga bagi umat dia. Kita nak selamat akhirat, kurang ibadat tak apa lagi. Kurang nasbah kepada ibadat sunat-sunat, cukup fardu. Tapi jaga hati bersih. Hati bersih. Hati tepat tu hati lain. Bismillahirrahmanirrahim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguh Allah Subhanahu wa taala la yanzuru ila suwarikum. Tidak tilik rupa parah. La yanzuru ila suwarikum. Tak tilik rupa parah yang bulu kening letik hidung macam. Mulut sejepuk, telinga comel rebai. Kaki kacup. Punggung mulai. Jangok tua, muka wujud telur, putih merah. Tuhan tak tilik situ. Wala ila ahsabikum. Tak tilik kepada nasab titih baris. Ya mu anak siapa dia? Mu anak itu ime, tok nebe, tok meni. Mu anak tu anak orang besar. Sanyungi mu anak Perdana Menteri. Tak, Tuhan tak tilik. Tuhan tak tilik. Akhirat esok sama saja. Tak ada siapa tinggi, tak ada. Bahkan fakir miskin, anak-anak yatim. Hak Tuhan beliau masa hidup. Beliau selepas pada mati sekiranya dia amalan yang baik. Ya, kita pun begitu juga dah. Sekiranya amalan yang baik. Tu hak Tuhan tiliknya. Wala ila ahsabikum wala ila amwalikum. Tuhan tak tilik kepada harta-harta kamu.
Banyak harta kita. Banyak, berjuta dalam baik. Tanah berpuluh-puluh bidang. Dekat dengan 30 pintu hak kita. Kok jalan siling, kok le bandar. Hak kita harga 1 juta 2 juta setiap itu. Kita orang Melia, orang Sanjau. Hari ni orang Sanjau. Nah, orang comel. Dah kita ke, dia tu baik, boroh. Nah. Mana orang panggil tu tak tilik lah dengan harta banyak. Keluarga Melia, keluarga baik-baik pun tu tak tilik, kata Rasulullah. Nah. Dengan kekayaan tubuh jangan 2, 3, 4 perkara tu tak tilik kepada zahiriah. Hak tu hak tilik, walakinnallah, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang zuru qulubikum wa a'malikum. Tilik di antaranya qulubikum, hati-hati kemuliaan kamu, hati khonak tawaduk kamu, hati mulia, hati bersih terhadap sesama makhluk dengan Allah. Sama makhluk dia baik, lebih lagi dengan Allah, tuan milik sekalian alam. Nah, wa a'malikum, amal baik. Amal baik kita, semaya baik, puasa dengan tutup, haji dengan khusyuk, tidak ada handai mengendai. Nah, tak bergaduh tuduh orang. Melia hati dia. Dialah tak comel, dialah orang yang bawah, dialah orang paling hina. Dia sanalah di Melia, di sinilah orang berkhidmat, di sana orang bawah, dia tak bawah, walau dia bahai sedekah tak mengaku dia bawah. Ni sifat ni payah belaka. Tapi walaupun payah kita kena ada. Pisah kita kena ada. Kita jaga. Kerana tutup ti ilmu ni dia wajib. Ini ngasabik kita ada ilmu. Mereka yang berilmu, maksud ilmu Allah. Nascaya dia boleh jaga hidup dunia. Lebih lagi boleh jaga akhlak-akhlak hati mulia dia terhadap selepas pada mati. Ilmu. Kerana ad-dunia bi'ilmi wal akhirah bi'ilmi wa huma bi'ilmi. Dunia pun nak selamat kita dengan ilmu, akhirat pun dengan ilmu. Nak jaga hati kita, kalau tak ada ilmu nak jaga dengan apa? Nak jaga hasad deki dengan ilmu, nak jaga mengopak dengan ilmu kita, nak jaga khianat mengkhianati, cuca menyeca, tuduh menuduh dengan ilmu. Ini orang panggil ilmu dengan sababillah. Ilmu ialah Allah Subhanahu Wa Taala yang kurnia kepada kita. Sebab itu wajib tutup ilmu sebagai fardu ain. Satu-satu tiap-tiap masa akan kita kena tilik dengan ilmu. Nak selamat kita dunia dengan ilmu. Nah, nak selamat akhirat lebih-lebih lagi, nak selamat ke alam barzakh, nak selamat ke mahsyar dengan ilmu. Nak buka kunci syurga dengan ilmu. Ni Umi, dia ada ilmu, mesti dia jaga diri pandai. Jaga ibadat, jaga puasa, jaga baca Quran, semua dengan ilmu. Nak boleh baca Quran pun dengan ilmu dah. Nak boleh semaya dengan ilmu. Bahkan nak motong getah, nak galau padi dengan ilmu. Tu dunia. Orang kalau tu kata ada ilmu, nyotah atas turun ke bawah, mana ikan nak kena dengan ilmu. Orang nak buat rumah dengan ilmu. Nak lepas kita daripada hasad deki, kita jaga dengan ilmu. Bukan jaga dengan hawa nafsu. Nah, sebab itu takut sekali-kali. InsyaAllah. Nah, dengan malam ni kita jagalah satu daripada sifat mazmumah. Sifat yang cela oleh syarak. Yang kemerdekaan oleh Allah Ta'ala. Sifat yang nak berutuh dalam amal ibadat kita. Habis semaya puasa. Habis hak sunat hak wajib. Duk tambung 40, 50 tahun. Dah berkereta balak. Kereta puang banyak. Timbai cungak tung dah. Tapi nyemari hasad deki. Satu orang kita hasad deki. Tak memuah hati dengan qada Tuhan tadi dia. Wei mo dia ada pekat, wei mo kemulia di sisi anak dia tu. Kelebihan anak dia, kita pergi berdeki atas dia, tak puas hati dengan dia, wei mo dengan harta dia, dengan pekat dia, wei mo nak boleh kita nak hilang ke harta dia. Dia kena musnah, kena bala kita mujur. Lagu ni siap. Orang hok kena deki Tuhan redha. Jaga. Orang hak kita berdeki tu, yang si hak kita deki, orang ni Tuhan akak derjat. Dia walau kita deki tu, nak habis kita dia, nak jatuh pekat tak. Hakikat kita deki tu, Tuhan akak pekat dia. Ni kata Rasulullah, sahabat kita deki Tuhan tambah rezeki, ganda pula 10.
Sampai kita deki, dia kau berjaya. Jadi dah tambah wiria berjaya. Bukan kau hilang dah. Mula kita sebutih ya. Kita hidup tepi, hidup cerita ke dia, hidup kenak tak puas hati, hidup maki dia, hidup pelago, nak orang pakak buih ke dia lah. Kita tu apa pasal tu lagu tu. Hakikat dia tu hakikat derajat dunia lagi dah. Akhirat pala dia kau hebat. Kita kau butuh. Dunia boleh tengok orang berhasad deki ni, dia tak senang selama-lamanya hidup. Taruh umur panjang pun selagi ada hasad deki, tak senang dah orang tu. Dalam keluarga dia jadi cancala dah. Nah, muka dia lapis anak saudara. Kita dengan sahabat anak saudara tu lah tak puas hati, tak tunduk kena, dia berasa benar, dia berasa lebih, dia berasa aku kena, mung tak kena. Orang tu salah, orang ni tak kena. Ni orang hasad lagi. Dua dia betul dia mulai Allah apalah begitu lalu la haula wala quwata illa billah. Sahabat kita kena berjiran ni pandai. Ni hendak jadi penyakit jiran belaka ni. Sahabat pandai orang berjiran ni adalah orang wak nyanyo ngajiran, orang hasad lagi ngajiran, orang tak puas hati ngajirannya. Laisa lahum yadani wala rijlan. Baki esok tak ada dua tak ada dua tangan, tak ada dua kaki. Ni dia ni. Lama satu Nabi royak ni. Yauma yunfaku fis suri fatatuna afwaja. Mu'ad bin Jabal ditanya ke Rasulullah satu masa, apa maksud kata ni? Ya Mu'ad suka kata dua fuak aja bakit. Fuak dulu dengan fuak engkau ya Rasulullah. Tapi Nabi fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teriak tu mata Nabi tak kasih bawah duk mengalir lama. Mu'ad sampai terkejut, nampak sudahlah. Sabit dia tanya, yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja, di hari sangkala. Mana sangkala saniyah? Sangkala yang keduanya bakit semula sekali ahli berzah pergi kepada mahsyar. Makanya kata Rasulullah, umatku saja ya Mu'ad kena kepada 10 puak. Kata setengah dak. Setengah riwayat kata Rasulullah 12 al-fauju, 12 bagai, 12 puak bagai. Hak Nabi kata mula-mula selalu ayat kepada Mu'ad. Puak yang pertamanya wa masyiruhum finnar, berjalan lagi kena aku. 12 ataupun 10 puak, 12 puak ni kena aku habis. Nah, al-faujul awal. Puak kabilah pertama, puak ni bakit gi laisa lahum yadani wala rijlan. Tak ada dua kaki, tak ada dua tangan. Tak ada dua tangan, habis. Tak ada dua kaki sampai kepuh habis. Dua putung kaki tak ada. Dua putung tangan tak ada. Pergi guling. Nak pergi lagu mana? Allahu Akbar. Fayunadil munadi, maka mari khusuk dia katanya satu malaikat meroyak. Ninglah semasa hidup dunia, orang wak nyanyi dengan jiran. Dia tak boleh wak nyanyi. Malaikat dia ada satu hasab. Ni dia. Dia ada ni satu hasad lagi. Kalau lebih kurang dia masuk dah. Syabik ni orang panggil bapak salah. Nampak? Ni bapak salah. Orang mereka yang hasad lagi. Patu hubak dia kita ingatlah katanya jiran kita, saudara kita, satu perniagaan kita jangan celapa. Hak dia laba banyak. Dia ada perekat. Dia orang jangan, orang lebih, orang kunyau dia. Hak tu hai tak kedai dia asal lagi dah. Ada tu satu benda tu. Kerana apabila tu hai takluk, laksana takluk tanjiz hadis bagi iradat, ia akan berlaku. Pas kita berdoa dengan tu, kita pun satu Allah. Satu Rabb. Kena kepada Allah Subhanahu wa taala gemala. Kita pun Tuhan tu juga Allah Subhanahu wa taala. Dia pun Tuhan Allah. Dan Allah nak bagi ke dia. Kita kena redha. Kena memuahati dia lebih. Kita lagu ni pun Masya Allah. Sebab itulah Humi, kata Imam Razali rahimahullah ta'ala, kita berasa besar nikmat Tuhan. Sikit kita ada rumah. Walaupun tian ne putung. Walau tanah 2 tepi tu. Boleh makan tak ada. Dia nak agak nak Tuhan lebih. Kita syukur. Terima kasih lah. Tuhan lebih. Aku pun Alhamdulillah juga. Sikit pun aku berasa besar nikmat Tuhan atasku. Kita jagalah hati kita. Si melia satu orang hamba Allah Ta'ala yang beriman hidup ke muka dunia, orang melia hati, orang luah hati sepak.
sepok akhlak, sepok harta, sepok perangai, sepok qada dan qada Allah. Sepok lagu tu. Qada dan qada Allah Ta'ala kita kena terima. Kita berasa besar nikmat Tuhan hak beri kita. Pada tubuh kita aja. Dua mata, dua telinga, satu mulut besar dah. Apakah lagi Tuhan beri? Duk boleh makan, boleh minum. Apa dah ada? Boleh harta milik lebih kurang. Juga ada kereta buruk-buruk, ada lagi mutu, boleh tambah surat siambi, air tak ada kena beli. Nampak tak itu? Allahu Akbar. Tanah pokok kayu pun hidup boleh makan sepodehmo juga. Tak kita ke? Kita atas usaha ikhtiar dah. Sama usaha ikhtiar. Hak bui tak bui Allah Ta'ala. Sebab itulah orang ada hasad deki, wa emo dengan perekat saudara, wa emo dengan harta saudara, wa emo dengan kemuliaan orang terhadap dia. Maka kita kena syukur. Kita kena kembali kepada asal hak tu hak takdir Tuhan. Boleh jadi kita esok Tuhan nak bui. Jangan hasad deki. Orang hasad deki, kita ko bunuh, ko ceroboh, ko mal'un hidup dunia. Kita dijadikan orang satu orang. Boleh jadi kita alaihi laknatullah. Dia kena timbul dia hasad deki, dia timbul nak kena, dia timbul mengupak, dia timbul nak pelaga. Nyugi punuh lah orang. Tapi hakikat orang tak punuh, nyugi punuh kita. Seolah kata orang hasad deki ni, kita lepas orang getah dia ni, kecak kena dahi kita. Kita nak pergi kena orang, dia tak kena orang. Gena, yang balik mari neting kena dahi kita. Kita akan rubah yak belana. Napa dah tu? Allahu Akbar. Deh mudah-mudah di sini. Deh saya pun tak ada jadi penerengan sangat. Maka ni satu sifat yang cela oleh syarak. Ia dikejikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia dimerkakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi akan rutuhkan segala amal ibadat. Habis tiap-tiap amal ibadat wajib dan sunat. Tidak ada tafsir. Kata hak Nabi katanya api makan seperti makan kayu kering dan ni, tak ada tafsir katanya hak fardu ke hak sunat. Itlaq mutlakan. Ialah umum di dalam hadisnya di sini umumnya. Deh kalam hadis habis hak wajib siapa ke hak sunat. Ibadat kita. Kita tak silah nu jadi sesal selepas pada mati. Hundur klik semula. Carilah keredaan sebenar-benar. Dah kebersihan hati kita. Sabit itulah. Kita tak ada salah. Kita hak kena deki tak ada salah. Tak apa. Sekala-sekala orang kena deki. Ayaklah kahwin lah. Hidup nak kena dah motonya deki lah. Tak apa weh. Allah apa-apa hubat kata hai. Tak apa. Sobar. Ya nak buat apa? Kaca-kaca yang kata mati tu dia. Tak je kata orang deki kat orang ni. Ada sekala-kala ni umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sejahtera. Dia kata Rasulullah, umatku pada akhir zaman banyak mereka itu dah deki dalam hasadnya, pelaga-mempelaga itu tuduh menuduh. Kita kata saudara kita punuh, dia tu begitu, dia tu tak mulai begini. Apa hal kita tu? La haula wala quwata illa billah. Begitu lalu dah kita tu, tu dia tu. Contoh boleh terbaik detik-detiknya orang dengar kata dia tu deki dah. Tu dia hasad deki. Dengar orang sana tak mulai. Dengan hak gulawe dia hak dia berdeki tak mulai 5 orang 6 orang 7 orang dia cakap tak mulai dah atas orang tu kita temu dia baik dia betul-betul hudah dia padahal tak ada satu hal nya ada kita sikit sebanyak tapi ngakano dia hak dia baik hak dia tak ada hasad deki nabi kata berak tengah jalan apa apa dak tahi stambung tak bagai tahi betul-betul dia kata toko kuning seluk kuning sedak tahu perang. Tapi dia hok beci, dia tu siapa dah berak ni. Berkali Zaid ni. Olah tanah kuning ya. Dia kata taik Zaid dah. Dia beci. Ni adalah sifat deki dengan saudara orang panggil. Semua tu deki belaka. Tak kita bila tak habis ni orang berhasad deki. Ini fitnah sekali-kali. Cela oleh syarak. Fitnah hidup dunia. Akhirat tepat azab dan nanti. Satu wadi. Sekiranya Tuhan tak apa dosa. Tak pergi kembali kepada maaf. Rojok semula kepada Allah. Cari keredaan Allah Ta'ala. Pergi maaf kepada sesama makhluk. Hari kita duduk berdeki. Sebab itulah juga mengupak. Begitulah. Tali yang kedua. Selepas pada deki ni mengupak. Hingga sapanya. Buat perbandingan di dalam satu ayat. Dengan zina tu lebih mengupak lagi. Kerana zina sama-sama suka. Tak besar. Buat tandingnya dua tu lebih lagi. Di antaranya orang mengupak ke orang. Kerana mengupak ni adalah satu duk makan
daging saudara. Deh. Apa ni? Ayat katanya. Tuhan kata di dalam apa ni suratul Hujurat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dhanni wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Yaghtab ba'dukum ba'dha. Tak boleh kita dah setelah kohai di antara satu sama lain setengah akan setengah yan apa ni gichico gicakak kan benda tak baik di belakangnya mata. Walau benda hak tak baik tu seperti kedekutnya saudara kita. Mulut huduh saudara kita dia dengan Allah. Ya kita tak nak kena ada bergaduh. Kita gedek cicau lek belakang mata, gedek tuduh dia, gedek wayak akhlak perangai dia. Keburukan dia, gedek cari keburukan. Ya kita ni berakhir gatik kalau keburukan orang ni kita cari sangat. Apa hal tu? Sikit keburukan kita pergi colek. Amak colek lah keburukan orang. Dia kita colek keburukan orang, dia dah mak cokai. Maka hulak dia hurang. Lalak dia mari main. Tu. Orang yang membukakan keburukan orang, gedek halah keburukan orang dengan saudara penuh ahli kampung, syabik mulut kita tahu keburukan orang. Dia sepatutnya keburukan orang kita tudam, kejahatan kita tudam. Dia goleknya, dia kata kejahatan dia buka keburukan orang. Sepatut jahat kita dia kena ada, hudah kita kena ada. Dosa kita berdoa dengan Tuhan. Kita beri Tuhan tahu, je Tuhan tahu. Tak ada kena royak saudara, keburukan kita. Lebih lagi keburukan kejahatan saudara kita. Kita kena tutup, kena kunci. Tak boleh. Kita akadlah kebaikan. Dia manusia dia kena ada dua. Buruk dia ada. Kita kalau orang gicu-gicu kita, orang buka lelah buruk kita rasa gana. Kita kena simai, ambil hati kita, gibuh di hati demo saudara kita. Ambil hati saudara kita, boh di hati kita. Ni dia panggil satu ikhwah. Satu persaudaraan. Kita baiki perkara tak mulai tu uji derat, kita tumbuh ke perkara baik. Ni orang-orang panggil orang umat Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Ni baru kita boleh syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dak berjalan syiri-syiri ke jalan munafik. Ni benda ni ya syiri-syiri nak ke munafik. Syiri-syiri kepada bid'ah. Ni orang panggil orang bid'ah. Ini duk bergaduh bid'ah tu benda tak tahu ya benda-benda sebuah ibadat. Dia tu belana hak Nabi tak ada kerja. Ning benda hak bid'ah, ning benda hak dimerka oleh syarak, yang dilepas oleh syarak. Sifat seburuk-buruk sifat. Iaitu satu hasad deki, yang keduanya orang banyak ngopak, yang tiga pelaga mempelagai. Tumbuh pucuk daripada ibu deki. Kalau dah tu malam ni dah sikit-sikit insya-Allah taala. Sama-sama kita menghidupkan sunnah Nabi. Kita fikir daripada asal Tuhan jadi kita dua titik manis saja. Sama mari tidak ada harta. Itu hak takdir Allah Taala di azal lagi dah. Kerana hak Tuhan beri tak sama di antaranya di darat teh di laut teh. Seperti mana saya baca dulunya bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum. Dan Tuhan beri lebih di atas mereka itunya. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Atas banyak di antaranya umat-umat hamba-hamba dia tu setengah pada setengah. Tuhan beri lebih setengah atas setengah. Tak sama. Itu orang panggil nikmat Tuhan. Kehadiran Allah Taala, kerezeki kemuliaan setengah lebih atas setengah di antara hamba-hamba dia. Tuhan beri tak sama. Dengan tak sama ni lah orang panggil ujian. Nak tahu hati kita setara mana. Adakah hasad deki? Ada upak-upaki, pelaga-mempelagai? Sihir-mesihirnya? Na'udzubillahi min zalika. Ni ujian sikap saja. Tepat hawak kira lama. Iaitu daripada masa esok. Na'udzubillahi min zalika. InsyaAllah ta'ala. Makanya kalau tak uzur pun malam ni ada juga Faruq berkali masa Allah. Ada insyaAllah ta'ala InsyaAllah ta'ala. Ibunya tu pergi kahwin apa dah? Kahwin. Ada baharu. Ada mana orang panggil ada polian tu ada. Dia nikah
Game nikah baru kamadianya Kemudian ya, ada anak tiri. ya ada hak pak baru tu ada anak tiga, anak Ha, ha, luar ha, ada ha. sasaran. Bahan umur tu nak ya bahan nak ya anak hak maya tu. Tanya dia boleh duduk tak dengan kawan-kawan anak ya anak pak tiri tu. Oh, ya gini. Sah tak? Hukum dia ada. Hati nyata deh. Biar deh. Jadi nak ayat katanya Bismillahirrahmanirrahim. FC kita lah, Faruk kita ni ada orang mari tanya masalah. Saudara kita lah, dia komplain mari lah deh. Tanya masalah katanya, satu orang lelaki tu ada anak dah 2 orang. Ya bini dengan bini dululah. Nih. Tina seorang yatim seorang. Tak gitu. Mari nak duduk tupai mek tiri lah mudahnya. Nah, gitulah. Nikah saat ni dia kena tupai ayah dia, memang dia kena hidup dengan mak tiri. Tak gitu. Lepas tu dia nak duduk dengan mak tiri dia tu. Hak yatim ada seorang tu. Ada dah boleh duduk kedok ke hari lagu mana nak sebah aurat gitulah. Yang anak yatim dah ni anak pun besar dah. Kalau anak umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun boleh duduk lagi, ya tidak ada syahwah. Aurat dia pun kita dia kerana aurat ni di antara dia takut ada syahwah. Dah kerana ajnabi ni dia tak boleh. Hak waris suku sampai itu sepupu tu. Sepupu tu waris orang panggil. Tapi dia tu harus nikah. Halal nikah dah. Waris suku adik-beradik lah. Tapi dua tu harai aurah dia tu. Kerana sah nikah, ia jatuh dah air semaya, air wudu tu. Lepas tu hak jatuh sana ni hak klik kepada soalan kita ni. Seterus soalan kita ni, anak bapa ngah hak mak dulu, ayah dia tu. Ayah dia tu, cik dia, we dia tu gi bini baru. Anak jatuh tu besar lah. Nak gitu pe rumah mak tiri sana ni duduk sekali. Moga dia menikah jadi mak tiri lah. Mak peliharaan. Ni Paul dia. Gitu tak? Kamadianya nak kata anak jatuh dia tu. Dengan mak tu lagu mana? Gitulah. Nak ayat katanya, anak jatuh dengan mak dia tu, ya gini. Anak jatuh dengan mak dia, mak merah mana mak tiri lah. Ayah dia pergi boleh tu. Baru menikah tu. Kalau lah ayah dia tu pergi setubuh. Pergi setubuh, maka baru jadi anak tiri. Baru jadi anak. Tak ada apa lah dia anak. Tak jatuh air semaya. Kena setubuh dulu. Belum setubuh, dia tak jadi anak. Anak pun anak pada hukum dia panggilnya. Boleh panggil dah anak tu. Anak tiri lah. Anak mempelihara. Tapi dua tu duk jatuh lagi. Duk jatuh lagi air semaya. Juga hal jatuh tu. Tu hak tanya tu kita kata hak anak jatuh, anak hak jatuh bagi dengan mak tiri mak tina tu. Sebaliknya, balik hak jatuh tu, balik hak tina tu. Ya ada anak dah ngapak dulu. Boleh anak tina. Adakah apabila menikah dengan mak dia tu jadi anak hak tina tu, anak bini dia tak ada seorang anak tina buh katanya. Anak tina tu ada akas nak balik. Anak hak tina, anak tiri kita. Jadi anak tiri kita lagi, kita pergi menikah dengan ayah, dengan ibu dia tu. Boleh jadi dah. Jadi dah anak tiri. Tapi anak tiri tak ada sombong lagi. Orang panggil anak tiri tu duk jadi jatuh air semaya lagi. Kalulah kita ambil mak dia, perhati molek dah. Kita pergi menikah dengan mak dia, dia ada anak tina seorang umur 22. Mak dia tu umur 45. Kita ni pergi ambil mak dia. Sedangkan mak dia tu ada anak tina seorang. 2 orang katalah. Kita tu mana semasa tu orang panggil dengan anak dia tu walaupun terima nikah dah. Dengan mak dia jadi anak kita dah, dia terima nikah. Ingat lagi dah. Dia tak jadi anak tiri lagi pada hukum. Tak selagi kita pergi setubuh dengan mak dia. Anak-anak dah, tapi orang panggil dia jatuh lagi ismaya. Pasal kalau mak dia lepas terima nikah, dia esok tak ada setubuh lagi dengan mak dia. Mak dia nya mati.
Mak dia mati, nya penyakit sentik semong katanya. Mati, tak ada dia tidur. Tidur saja, tak ada dia setubuh. Maka boleh sepihak jatuh tu ambil anak pula buat bini. Boleh. Lepas iddah mati, boleh masuk mitok pula. Walah kita menikah dah dengan mak dia semalam. Esok mak dia mati. Lepas iddah boleh ambil anak tu buat bini. Walah anak tiri tu. Dia nak boleh ambil anak tirinya tak selagi dia setubuh dengan ibu dia. Dia setubuh dengan ibu dia baru tak jatuh air semaya. Baru jadi anak tiri pada syarak. Tu panggil anak tiri pada adat, panggil le saja kerana kita menikah dengan mak dia dah. Akan tetapi tak setagi setubuh dengan mak dia, tak jadi anak tiri kita ia pada hukum lagi, pada syarak. Mau pergi setubuh dengan mak dia sekali, boleh selera bahasa madu mak dia dah, mana setubuh wati lah. Maka anak tu jadi anak tiri. Mak dia pergi mati lusa pun, tak jatuh ismaya kita, siapa ke bila-bila, siapa ke lepas mati dalam syurga lagi. Tak boleh buat bini dah, jadi anak kita dah ni. Tu pihak balik mak dengan bapak akal sana tu. Juga hak jatuh ada anak jatuh seorang lagi. Mana tak jadi anak mak lagi. Tak selagi pak disetubuh dengan mak dia tu baru jadi anak tiri bagi hak pino anak kita hak jatuh tu. Masa tu aurat kena jaga. Ya kerana aurat ni sunat bila tak ada malam ni. Aurat bagi lelaki perempuan ni semualah seumur dia tu baik pak aurat. InsyaAllah pada minggu depan tak uzur apa pak aurat ni. Nak terai di situ. Dengan hari dengan haji Nabi, aurat dengan orang kafir, aurat jatuh sama jatuh, tina sama tina, iaitu berpak semua. Tu nasbah tu. Hak ni nasbah. Makanya, kalau pihak ayah dengan mak, pergi menikah kahwin di antara anak sama ada dah, hak ni kena setubuh dulu, baru jadi anak tiri. Pada syarat, pada undang-undang hak Allah Subhanahu Wa Taala. Tak setubuh, panggil saja anak tiri. Kalau mati mak, boleh ambil anak. Mati pak, hak bini kita pun boleh ambil anak. Anak pak kita, anak tiri dia hak jatuh dah. Boleh waktu lelaki. Kerana tak setubuh lagi. Haruskan lagi. Setubuh tu baru jadi anak pada syarak. Anak ni anak tak jatuh ismaya lah. Aurat pun tak apalah, dedah mana kalau kita tidak ada kegeremeh lah. Tidak ada syahwah, mana tak. Antaranya pusat dengan lutut. Kerana anak kita. Tak haruskan ambil, mana harai. Dia kita setubuh dengan ibu bapa dua-dua tu lihat ni pun sepuluh ada anak pina jatuh tu. Anak nampak situ. Tapi sikit nak tambah, kita pergi ambil anak tu tua kita. Kita pergi menikah satu orang, ni kita pergi menikah ada anak sama anak mu aku, kena setubuh dulu lihat tu lihat ni lah. Kalau ada anak baru jadi anak. Nampak dah? Adapun kita pergi menikah dengan anak. Anak dia tu kita katalah umur 25. Ada tu tua, umur 50. Apabila akad nikah dengan anak dia, pihak atas tu. Balik nasab atas. Tak nanti setubuh dengan anak dia. Akad nikah sudah aku terima akad nikahnya dengan isi kahwinnya sebanyak yang tersebut. Habis bunyi boleh belakang. Banyak yang tersebut jadi tok tua kita lah. Tak jatuh ismaya mutlakan abadan. Siapa ke syurga pun tak boleh menikah dah. Jadi tok tua kita dah. Ya kerana kita hukum syarak. Kita hak dalam syurga esok. Kalau kita diinginkan adik kakak kita, dia boleh menikah. Allah Ta'ala wisyarak Adam alaihi wassalatu wassalam. Kitanya sebagai walaupun umat Nabi Muhammad boleh menikah dua beradik. Boleh jadi bini kita dalam syurga. Tapi dengan tok dua tu boleh jadi. Naik kono dengan ibu kitanya kita. Dua beradik kot suami boleh. Gak dengan tok tua kita salah satu. Sabik tok tua kita, apabila kita menikah tak ada tidur dengan anak. Anaknya mati. Menikah malam ni lah esok bini kitanya mati. Ada tu tua, ini buat bini tu tua muda lagi, umur 45. Harai abadan mutlakan, tak les mata-mata. Jadi tu tua kita dah. Tak jatuh ismayan dah. Walaupun kita tak ada setubuh, tak ada duduk dengan bini kita tu, dengan anak dia tu. Balik ni jadi tu tua. Ada tu bini kita, tu kita. Tak jatuh ismayan dah. Walau dia mati pun kita boleh pergi tilik, boleh pergi tengok dah. Ibarat lagu tu lah.
jadi mat kita semata-mata. Dia kuat dia ni. Tapi nak jadi anak tiri kena setubuh lagi dengan mak, kena setubuh lagi dengan pak. Baru jadi anak tiri pada hukum, pada syarat. Mau tidak begitu, kalau dia mati dia nak ambil anak pula buat bini, boleh. Tapi lepas dah lah, mana boleh. Pihak wali atas nah. Lek tok tua kita menikah pop dengan anak dia, jadi tok tua semata-mata dah. Tak jatuh ismaya dah. Walaupun tidak ada tidur duduk dengan anak dia saat ni. Jadi mak kita dah. Tu nyata tu ayat tu bahasa tu sampai kaca duk belak tu nak uji dia nyata sikit baru situ. Okey apa. Kata we are seeing this later lah. Kena mati lah jatuh lah mai. Banyak tak lewat tanya. Kena mati ni apa okey biasa. Okey agama asing. Kita kata kita ni wajah lagi bertepuh dengan demo Pino lah. Okey. Pino ada kat sana. Pino sama Pino. Okey kafe. Jatuh ke dak semaya. Dia tak ada kira agama. Ia kira Pino sama Pino. Ia tak ada gecelo siapa kat Ismaya jatuh dah. Kita ambil Pino sama Pino, tepuhlah orang bahasa mana pun tak jatuh. Bersama-sama perempuan tak jatuh. Dan sesama lelaki walaupun dia tu orang Taipuk lah, kita kata dia orang agama asing lah, orang Yahudi ke Nasara ke agama musyrikin ke deh, kita pergi tepuh dengan dia, hidup bergosok berjamah, tak jatuh semaya. Jatuh sama jatuh ambil seumumnya. Sabit tu dalam kitab-kitab ulama dia tak ada kait. Kata jatuhlah di antara jatuh sama jatuh iaitu agama asing, maka jatuhnya wudu tadab. Cuma je hanya dak mainnya dia dia khalasah tu baiknya lelaki dengan perempuan. Walaupun isteri sekalipun jatuh. Aismaya dalam mazhab Syafi'i kita. Habis. Lepas tu nak royak sikit ni sekadar 2 minit. Jadi ada saudara kita nak tanya. Dia kata saya nak royak sikit baru ni, minggu kemarin saya royak di antaranya ubat penawar. Satu penawar daripada ayat suci Al-Quran. Silap dah amalan baru ni dia 31 baru. Suratul Ra'd tu. Annal Quran tu. Ubat penawar demi orang demi payah kebah kita baca siuk lah. Matahari turun kita baca siuk dia ada suratul Ra'd tu ayat 31. Seroyak ayat 30 tu silap dah. Ayat 31. Lepas tu malam ni sikit. Ini satu penawar besar juga. Saya tahu nak royak, saya duk boleh tahu daripada guru-guru. Daripada doa yang maksur daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Lepas tu malam ini hendak baca semua dah. Tapi kita ni awak sebut suratul Fatihah ni kadang-kadang tak pelai baru. Tak pelai. La ilaha illallah. Karena kita dah baca semua dalam semaya pun dah baca luar semaya, sambil luar semaya Fatihah ni kita tak nak baca mana. Subhanallahu huwallahu ahad, suratul Ikhlas. Tak nak baca mana Faru? Dia pasal gini ya. Dia pasal hak kita dah moga hak bawah-bawah kita ada ayat lazim, tak ada pelai. Wala hanya Allahu akbar. Satu suratul Ikhlas. Orang baca kul huwallah. Baca ketika sakit, patutnya mati. Lepas iaitu hipik kubur. Hipik kubur di alam barzah. Alam kubur dia lepas hipik kubur. Dia baca kul huwallah, tak ada kira lah 2, 3, 4 kali, 5 kali lepas hipik kubur. Alhamdulillah tinggi ni kelebihan. Suratul Ikhlas, surah kul huwallahu ahad. Siapa kepadanya walam yakul lahu kufuwan ahad. Pak ayat. Kerana ayat ni ada orang panggilnya satu surah yang pendek tapi surah akidah. Bak pegangnya. Dia cerita kata Allah Ta'ala satu. Allah Ta'ala tunggal. Allah Ta'ala yang mencipta sekalian alam. Awal dengan satu Allah, disudahi akhir ayat, pak ayat ni. Satu Allah juga.
kufuwan ahad. Allah tidak ada kufu, tidak ada kongsi, dan Allah Ta'ala tunggal. Mana satu? Wahdatullah. Ayat awal wahdatullah, akhir wahdatullah. Ketunggalan Allah. Ketunggalan Allah pada akhir. Dan ada lagi, ada baca semua. Surah Al-Fatihah. Surah membukakan. Maftuh Al-Fatihah. Nah, kita tak ada belak mana lah. Nampak tak? Ingat dah. Satu tuan guru saya menerima semasa saya duduk di Makkah Al-Mukarramah. Dia kata, adik meh, sekira adanya di antaranya iaitu hamba-hamba Allah Subhanahu taala kena daripada barang apa ni, makan ni yang haram, makan ni yang apa ni, dadah. Sebelah ni gak mudah-mudah makan air ketung, makan butir koyak air batu wallah alam lah. Maka benar-benar mabuk payahnya nak habis. Maka kita buat air. Satu penawar yang paling besar mujarab. Sekira insya-Allah kalau Tuhan izin. Sekali-kalinya kelebihan ayat suci Al-Quran kita buat penawar. Kita cari air sebesar, kita tak lebesar. Maka dia naknya lepas semaya zuhur. Ni hok paling mujarab. Lepas semaya zuhur matahari turun juga. Baca ayat sebesar, kita gibuh dalam peti tu jen. Buat menanak campur dengan air. Upama air dia saja. Moga-moga Allah Ta'ala membukakan mata hati, laksana taufik hidayah. Penawar besar insya-Allah dengan biiznillah. Hak ni kita kena yakin tu betul. Hanya mana baca suratul Fatihah. Awal daripada bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Karena suratul Fatihah ni disapa kepada bismillah awal, disapa ke iyyaka na'budu tu dia panggil memujikan Allah. Faham? Dan ambil daripadanya awal daripada lepas pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim sampai kepada waladdallin, akhir ayat ni orang panggil berdoa dengan Allah. Baca 21 kali. Ada setengah kata baca 41. Kita ambil tah 21 sikap. Siup di ayat tiap-tiap su. Fatihah. Sudah waladdallin akhir sekali, kita siup sekali dalam ayat dalam besan. Buh dalam peti. Buh dalam gelas ke untuk buat minum makan dalam peti sejuk. Kita sendiri minum, isteri anak-anak kita minum dengan ayat tu, insya-Allah taala. Moga-moga laksana taufik hidayah. Tuhan membukakan mata hati, jadi nampak kepada agama, nampak kepada perkara sebenar. Nak mengaji Al-Quran, nak mengaji akidah, nak mengaji tu, nak mengaji ni, tak say perkara hak jahat-jahat. Jadi laksananya Tuhan beri. Laksana buka taufik hidayah. Dan hak dia duk kerja hak jahat-jahat. Seperti duk makan ubat kaya, duk makan daun tu, duk makan hak ni, Allah tak ada orang nak gananya. Tak nak bambak, tak nak berbat. Insya-Allah juga. Moga-moga biiznillah, insya-Allah taala, kiizmi Allah Taala akan menjadi sembuhkan kelak sedaya upaya menjadikan elok semula akhlak perangai dia dan rajin nak buat ibadat. Nampak kepada benda-benda yang gaib kepada akhirat kelak. Utamanya berasa nak mengaji, berasa nak semaya, berasa nak puasa. Maka saya letak kita ambil baca 21 kali. Ya kerana ada setengah hak tuan guru royak cerita dengan saya tu 41 kali. Boleh. 21 kali sekurang-kurang. Will lebih satu. Hak 31 tu maka saya tak ada dengar, tak ada menerima hak tu. 21 dengan 41. Baca suratul Fatihah awal daripada bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hingga ke waladdallin, tapi syarat baca dengan wakaf. Dibacaan dengan wakaf. Jangan dengan wasal. Baca dengan wakaf sampai ke waladdallin walaupun tidak ada amin. Siup dalam ayat. 21 kali lepas semaya zuhur, lepas semaya asar. Kita buat di rumah kita sore boleh buat. Lepas tu kita buat air dalam peti tujing, upama buat basuh beras menanam, upamanya jangan kita buat basuh kaki.
Wak basuh berah menanak, wak gula menyayu sehingga kita ambil air tu bubuh. Upama capulah dengan air di dalam tepayan biasa yang besar-besar. Kita sendiri meminta dengan Allah Ta'ala. Tak ada kena mari tuan tu, tuan ni, boh-moh ni. Kita ikhtiar. InsyaAllah Ta'ala, moga-moganya Allah Ta'ala nanti nak bui. Kerana dalam ayat suci Al-Quran, kerana adalah hubatan. Semua jadi penawar. Dunia jadi dah hubatan kita. Dan akhirat adalah pahala Allah Ta'ala bui, tidak adanya ganjaran. Semata-mata kita nak keikhlasan dengan hati kita. Tiap-tiap ibadat nak ikhlas. Janganlah kita tidak ada moga lain yang boleh memberi berkah. Semua tu dengan biiznillah, insya-Allah Ta'ala, Allah Ta'ala lah yang maha kuasa. Dunia dan akhirat meliputi Rabbil Alamin. Allah Ta'ala gembala memiliki sekalian alam, dunia dan akhirat. Satu perbuatan datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memberi berkah. Kata saja malam ni, saya undur diri dengan lafaz media. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.